Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua netizen page One Alwi The Talent Wizard dan juga page Nadi Duit. InsyaAllah kita sambung kembali setelah kita beristirahat lebih kurang seminggu dalam page kita, dalam kita bersembang-sembang tentang keusahawanan, kita bersembang-sembang tentang bisnes kecil. Hari ini kita sambung balik apa yang kita telah orang kata lalui dan apa yang telah kita sembang-sembang sebelum ini. Hari ini saya nak kita sembang-sembang 7 perkara yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berjaya dalam bisnes, orang-orang yang telah pun berada level yang dikatakan sebagai rich man, ataupun orang yang telah berjaya pada level yang dikatakan maknanya bisnesnya okey, stable kan. Okey, kita tengok apa yang mereka lakukan. Pertamanya, mereka ini adalah golongan yang biasanya kita tengok mereka ada partner. Mereka ada partner. So, apabila mereka ada partner, maknanya kita boleh faham bahawa orang yang berjaya ini mereka bernetworking, mereka ada leverage, mereka mencari partner-partner yang boleh melengkapkan bisnes mereka lah. Bukan partner-partner yang sama dengan mereka, tapi partner-partner yang boleh melengkapkan bisnes mereka, melengkapkan ilmu kemahiran yang perlu mereka ada. Itu yang diperlukan oleh bisnes lah. Itu biasanya dibuat oleh orang yang telah berjaya yang boleh kita tiru lah. So, biasanya orang berjaya ni dia hanya melakukan 10% saja daripada apa yang dia lakukan dalam perniagaannya. Selebihnya biasanya dia ada partner dia, ada key person dia yang melaksanakan rutin-rutin kerja dalam 90%. So, tugas dia biasanya dia akan berada dalam pengurusan strategi, pengurusan, dan dia akan dengarlah apa masalah, apakah sesuatu yang perlu dibaiki, dan akan ada approval untuk memastikan bahawa bisnes itu dapat berjalan dengan bagus. Dan kalau kita tengok mereka ni sedang berehat ataupun berehat, dan mereka ada grup pengurusan yang akan melaksanakan tugas-tugas yang mereka laksanakan lah. Yang kalau itu orang yang berjaya, kan peringkat yang tinggi. Kalau tengok orang, kalau bisnes-bisnes kecil pun banyakkannya mereka telah berada dalam satu peringkat di mana merancang, berada dalam pengurusan strategi, skala turun ke bawah untuk melihat apa yang berlaku lah. Itu biasanya kita melihat pada orang yang telah berjaya. Yang keduanya adalah orang yang berjaya ni, dia juga adalah individu yang maknanya dia faham tentang dia punya wawasan dia, karakter-karakter yang perlu ada, proses-proses kejayaan yang mereka buat. Biasanya mereka ni orang yang dia ada big belief, kepercayaan yang begitu hebat, desire yang begitu hebat, dan mereka ada pemikiran untuk melaksanakan apa yang dia percaya, dan apakah keinginan yang dia laksanakan, dia menukarkan kepada tindakan yang boleh dikatakan sebagai tindakan yang agak orang kata konsisten, agak berterusan dengan penuh perancangan. Dia meletakkan masa yang begitu banyak, dan akhirnya dia juga menggunakan duit untuk mendapatkan result-result yang diperlukan. Biasanya macam tu yang kita perasan lah. Itu adalah peringkat yang pertama yang berkaitan dengan bisnes, maknanya pribadi orang itu, cara dia bercakap, cara dia melaksanakan kerja-kerja dia lah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah individu ini apabila mereka berhadapan dengan pelanggan, mereka melaksanakan apa yang dikatakan sebagai CRM, Customer Relationship Management, pengurusan perhubungan pelanggan. Mereka akan meletakkan masa yang begitu banyak untuk memahami pelanggan mereka, kerana bagi mereka setiap pelanggan itu dia kongsi sebagai avatarnya, dia ada segmen-segmennya yang senang untuk mereka menyelesaikan masalah pada pelanggan. Mana pelanggan ni kita tahu kan dia ada B40, dia ada M40, dia ada T20, ada pelanggan yang jenis yang nak cepat kan. Jadi dia susun benda-benda itu, sama ada demografinya, psikografinya, dan juga geografi pelanggan itu untuk dia letakkan dan sesuaikan dengan produk dan servis, dan dia akan createkan produk-produk servis dalam lingkungan kategori yang dia laksanakan itu, untuk dia pastikan bahawa pelanggannya berpuas hati dan sentiasa mahu membeli, menggunakan produk dan juga perkhidmatan yang ditawarkan. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah berkaitan dengan pekerja. Apabila orang-orang yang berjaya ni, kalau kita perasan tengok mereka menjadikan pekerja mereka ini sebagai pemimpin. Maknanya mereka bukan sekadar menjadi pekerja, mereka juga mencari pemimpin dalam dunia pekerjaan. Dan biasa di dunia pekerjaan mereka, dia ada modul-modul latihan yang tersusun satu, dan juga mereka tahu avatar pekerja mereka kan. Pekerja mereka, kalau SPM perangai dia macam mana, kalau diploma perangai dia macam mana, kalau degree perangai dia macam mana,
mana level-level dia, macam mana nak upgradekan dia. So benda-benda begitu yang banyak dibuat oleh orang yang berjaya lah. Maknanya ni memerlukan masa HRM, Human Resource Management, yang begitu orang kata apa, begitu padu, dan juga meletakkan masa untuk menjadikan HRM tu adalah keadaan yang boleh berfungsi dengan cantik. Yang keempat ialah konsep kualiti lah. Kualiti diri dan juga kualiti syarikat yang dibangunkan. Juga kualiti produk. Maknanya mereka ini golongan yang kalau mereka bekerja buat apa yang mereka suka lah, bukan buat apa mereka benci, bukan terpaksa. Kalau dah mereka enjoy dan excited dengan semua tugas-tugas mereka tu, peribadi mereka lah. Dalam membentuk budaya syarikat pun, maknanya individu ini adalah individu yang akan meletakkan satu budaya yang menarik dalam syarikat yang sentiasa nak dibangunkan lah. Bukan mudah untuk meletakkan budaya ni, dan bukan mudah untuk memastikan proyek itu berjaya dengan bagus, kerana banyak jugalah faktor-faktor yang boleh mengganggu proses kita memakmurkan budaya dalam syarikat kita. Dan juga dia meletakkan kualiti dalam kehidupan diri sendiri, kehidupan partner dia, dan juga kehidupan dalam budaya syarikat itulah, dari sudut komunikasi sebagainya kan. Itu pun penting. Sebab apa, biasalah syarikat ni hebat macam mana pun dia tetap juga ada masalah komunikasi dan antara unit dengan unit, jabatan dengan jabatan kan, orang atas dengan orang bawah, sesama orang bawah. Itu komunikasi itu sentiasa diletakkan sebagai sesuatu yang perlu dilihat lah. Okey, itu yang keempat. Yang kelima adalah konsep kontrol. Mereka dalam diri mereka sendiri, mereka ada self-control, disiplin yang cukup bagus untuk berjaya, dan juga mereka ni lebih menekankan kepada banyakkan mengeluarkan result, kurangkan memberi masalah, dan juga menjadi seorang yang expert yang sukar orang untuk tandingi. Dan kalau dia bangunkan syarikat pun, dia bangunkan syarikat ke arah itu, syarikat yang banyak keluarkan result, kurangkan masalah, kurangkan komen-komen ataupun kurangkan sebab-sebab yang untuk tidak berjaya kan. Dan mereka meletakkan bahawa syarikat itu syarikat yang expert yang dicari oleh orang. Itu yang kelima. Yang keenamnya adalah time for self lah, time untuk diri sendiri. Biasanya orang-orang yang berjaya ni, mereka bekerja betul-betul peringkat awal, lama tu dia akan delegate ataupun deliver ataupun leveragekan masa dia kepada staff-staff dia, key person yang dilantik, pemimpin-pemimpinnya lah, supaya nanti orang kaya ataupun orang yang berjaya ni nanti dia ada masa untuk dirinya, yang membangunkan diri dia dan juga membangunkan keuangan dia sendiri. Yang dia diviner, bukannya lepas tu dia akan goyang kaki, tidak. Sebab itulah mereka ni, orang-orang yang berjaya ni, mereka menggunakan duit untuk membeli masa, sebab masa dengan keluarga, dengan anak-anak kan. Sebab mereka telah tinggalkan masa itu pada peringkat permulaan mereka membangunkan bisnes. Dan juga mereka ini sentiasa orang kata apa, cubalah masa tu lebih penting pada duit. Sanggup letakkan berapa, yang penting kerja tu cepat, pantas, dapat result yang cepat lah. Berbeza dengan orang-orang yang macam kita, kalau ataupun yang baru-baru nak berjaya ni kan, kadang kita membeli masa, kita bukan beli masa, meletakkan masa untuk duit kan. Dan begitu juga orang-orang yang dikatakan tidak berjaya ni, biasanya itulah perbezaan dia kan. Ada orang letakkan masa dia untuk dapatkan duit, ada orang letakkan duit untuk beli masa. Itu perbezaan-perbezaannya lah. Dan biasanya orang-orang berjaya ini, dia akan design, dia akan blend untuk kejayaan baik sampai berjaya lah, bukan untuk orang kata apa, untuk kegagalan. Dan biasanya orang yang telah berjaya ini, mereka ni sibuk ataupun mereka ini produktif. Sibuk ada dua, nampak sibuk tapi tak produktif. Mereka sibuk dan juga mereka produktif. Itu yang keenam. Yang ketujuhnya adalah apabila mereka ada duit dalam syarikat, mereka duit dah banyak, mereka tidak enjoy, mereka lebih kepada menambahkan aset, membuat kebajikan kepada orang lain kan, mengembangkan bisnes. Mereka tidak melihat duit itu sebagai satu kejahatan, tapi duit itu sebenarnya satu boleh membawa manfaat pada masyarakat. Dalam dunia Islam pun kan, kita ada zakat, kita ada derma, kita ada membangunkan itu, membangunkan, menolong asnaf-asnaf yang telah dinyatakan dalam Islam itu sendiri. Maknanya kalau kita dalam Islam pun, kita sentiasa meletakkan bahawa bisnes ini untuk memajukan ummah juga. Itulah antara orang kata apa, perbezaan-perbezaan yang pernah kita belajar. Saya belajar dulu dan juga pernah saya belajar berkaitan dengan perbezaan orang yang berjaya dalam bisnes dengan orang yang belum lagi berjaya dalam bisnes. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada diri kita semua dan menjadikan kita di page Wahlu Data Wizard dan juga page Nadi Duit ini sentiasa sebagai seorang usahawan yang mahu menerobos diri, membangunkan diri, menggapai impian, yang penting menerobos citra diri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Anda sentiasa terbaik.